Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama lagi dengan Ustazah Syuhada, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 1. Tajuk kita untuk minggu ini ialah Telitinya Rizal. Objektif, murid berupaya memberikan makna perkataan. Kita akan menggunakan buku teks dan juga buku tulis. Buku teks muka surat 39 hingga 41 dan kita akan menulis latihan menggunakan buku tulis PM1. Okey, boleh buka buku teks muka surat 39 iaitu kita akan masuk tema baru iaitu unit baru. Tajuknya ialah pentingkan kebersihan dan kesihatan. Kebersihan dengan kesihatan. Benda ni adalah berkait rapat. Kalau kita jaga kebersihan kita, kesihatan kita pun terjamin. Contohnya ada beberapa amalan yang baik untuk menjaga kebersihan dan kesihatan kita. Yang pertama, gambar orang tengah potong kuku. Ya, kita sekurang-kurangnya seminggu sekali mesti potong kuku. Kalau kita orang Islam disunatkan potong kuku Isnin, Khamis dan Jumaat. Yang kedua, dia tengah ikat tali kasut ini nak menunjukkan kena berpakaian kemas bila nak pergi mana-mana kan. Even kalau kita duduk rumah pun kena berpakaian kemas. Lepas tu yang ketiga, ada 3 sekawan ni tengah bersukan ataupun tengah berjoging. Bila kita bersukan ataupun berjoging, kita mengeluarkan peluh. Maksudnya kita menjadikan badan kita lebih sihat sebab kita banyak bergerak kan. Lepas tu yang keempat, dia tengah main permainan. Yang ini permainan kalau kita panggil sahibah. Dia macam susun-susun perkataan. Dia boleh menjana minda dan otak kita untuk membina perkataan-perkataan menggunakan huruf-huruf yang ada. Nanti kita akan tengoklah macam mana game tu kan. Itu adalah sekadar permulaan sahaja untuk menerangkan tentang pentingkan kebersihan dan kesihatan. Seterusnya, tengok muka surat sebelah iaitu muka surat 40. Iaitu bermulanya kita punya tajuk baru iaitu telitinya Rizal. Dia nak kata Rizal ni seorang yang teliti. Teliti ni maksudnya dia menjaga kebersihan, dia menjaga kekemasan dia, dia menjaga pakaian dia. Itu maksudnya teliti. Kemudian kita tengok dia punya dialog dekat bawah tu. Okay. Mendengar dan bertutur. Tajuk kecil kita ialah kemasnya rambut Rizal. Kemasnya rambut Rizal. Tadi kan kita dah tahu telitinya Rizal ni. Ini kita nak ini nak menunjukkan Rizal ni teliti dalam menjaga rambut dia supaya rambut dia sentiasa kelihatan kemas. Okey, kita tengok dekat dalam dialog ni. Ini rasa-rasanya dekat mana ni? Ada cermin, ada sinki. Ni biasanya ditandas lah. Ada mestilah ni Rizal dan ada kawan dia iaitu Nizam. Diorang tengah berdialog. Okey, boleh ikut Ustazah baca sama-sama. Mulakan daripada yang ini. Wah, kemasnya rambut kamu. Terima kasih Nizam. Bila orang puji kita, kita cakap terima kasih kan. Lepas tu Nizam kata lagi. Boleh saya pinjam sikat Rizal? Dia minta izin dia nak pinjam sikat Rizal. Rizal kata apa? Maaf Nizam, kita tidak boleh berkongsi sikat. Dia kata dekat Nizam, dia kata minta maaf Nizam. Ya, bila kita tak boleh membuat apa yang kawan kita minta, kita ucapkan minta maaf. Dia kata tak boleh kongsi sikat. Kenapa tak boleh kongsi sikat? Itu maksudnya Rizal dia teliti dalam menjaga kebersihan dia. Sebab kita dengan kawan kita bukan daripada keluarga yang sama. So dia
tak boleh berkongsi, takut nanti ada membawa penyakit kepada kawan kita ataupun kawan kita membawa penyakit kepada kita. Sebab tu tak boleh kongsi-kongsi. Tambah macam musim sekarang ni ada COVID. Lagilah tak boleh pegang pun kawan kita. Bahaya. Okey, sambung lagi dialog dekat bawah ni. Ada lagi Nizam dengan Rizal. Okey, Nizam kata apa? Oh, begitu. Maafkan saya, Rizal. Dia kata, oh maksudnya dia faham. Rizal kata tak boleh kongsi. Dia kata, oh tak apa. Dia tak adalah paksa pula Rizal nak juga pinjam. Tak boleh macam tu. Itu dalam adab meminjam. Maksudnya meminjam ni ikut kepada tuan badan. Dia nak bagi, bagi. Kalau dia tak bagi, kita tak boleh paksa. Sebab itu barang dia. Lepas tu, Rizal pun kata, saya maafkan. Sikat kamu bersih. Bagaimanakah cara kamu menjaganya? Dia tanya, dia puji sikat Rizal ni bersih. Lepas tu dia tanya macam mana dia jaga, cara dia jaga sikat tu kan. Dekat bawah ni ada cara membersihkan sikat. Ada 1, 2, 3 gambar. Kita tengok dulu gambar tu. So macam mana Rizal nak jawab? Kawan dia puji kan. So mestilah dia cakap terima kasih. Lepas tu dia akan cakap, cara saya menjaganya ialah yang pertama. Dia buat apa tu? Basuh. Maksudnya macam mana kita nak buat ayat untuk basuh ni? Macam mana kita nak menerangkan gambar ni? Membasuh sikat menggunakan berus dan sabun. Kemudian membilasnya menggunakan apa ni? Air yang bersih. Dan yang ketiga, mengelap sikat menggunakan apa? Kain. Okey, lagi sekali yang pertama tadi, membasuh menggunakan sabun, menggunakan berus dan sabun. Kemudian bilas menggunakan air yang bersih. Dan terakhir sekali, mengelap sikat menggunakan kain. Itu adalah cara-cara untuk menjaga sikat. Macam kamu pun ada sikat dekat rumah kan? Itu adalah cara untuk kita jaga sikat kita. So nanti kamu boleh ikut cara-cara membersihkan sikat. Okey, sekarang kita tengok lagi muka surat sebelah iaitu buku teks muka surat 41. Ni ada gambar gigi. Ini mestilah kita nak baca cerita macam mana kita nak menjaga gigi kita. Okey, mari ikut Ustazah baca. Membaca. Nasihat Abang Geraham. Kenapa nama dia Abang Geraham? Ini adalah contoh gigi geraham. Gigi geraham ni kalau dalam mulut kita, giginya di belakang sekali. Kalau ada setengah orang, giginya ada yang patah-patah. Tapi biasanya patah yang depan kan, yang belakang belum patah lagi. Itu namanya gigi geraham. Gigi yang belakang, yang besar. Okey, ikut saya baca. Adik-adik, gosoklah gigi dengan saiz berus gigi yang sesuai. Usah gunakan berus gigi orang dewasa. Saiz berus gigi tersebut besar. Saiznya tidak sesuai untuk mulut kamu. Berus gigi yang elok dapat kamu pegang dengan mudahnya. Oleh itu, gusi kamu tidak sakit. Ingat adik-adik, gosok gigi kamu pada setiap hari supaya gigi kamu bersih.
Dekat sini Abang Geraham ni, Abang Gigi ni dia bagi nasihat. Dia bagi nasihat apa? Dia suruh kita berus gigi. Kamu berus gigi tak dekat rumah? Kena berus gigi. Lepas kita makan, berus gigi. Sebelum tidur, berus gigi. Macam mana kita nak berus gigi? Kita kena menggunakan berus gigi yang sesuai. Iaitu kalau kamu kanak-kanak menggunakan berus gigi kanak-kanak. Dia ada dua jenis kan? Ada berus gigi dewasa, ada berus gigi kanak-kanak. Kalau berus gigi kanak-kanak, dia kecil. So, mudah untuk masuk dekat mulut kamu yang kecil. Mudah untuk kamu pegang, mudah untuk kamu guna, mudah untuk kamu gosok gigi kamu. Sebab tu penting menggunakan berus gigi yang betul. Okey. So, dekat sini ada perkataan yang berwarna biru. Ada berapa perkataan warna biru dekat situ? Ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 perkataan yang berwarna biru. So, dekat bawah ataupun dekat tepi tu, dia ada tulis perkataan dan makna. Di sinilah kita nak belajar menulis makna perkataan. Perkataannya telah diberi dan kita kena berikan makna. Makna dia tu yang dia nak adalah dalam bentuk satu perkataan saja. Yang mudah. Contohnya yang pertama, saiz. Apa makna saiz? Ukuran. Ini contohnya macam berus gigi tadi kan. Ada saiz dewasa, ada saiz kanak-kanak. Macam baju pun kita ada saiz S, saiz M, saiz L. Itu namanya saiz. Maksud saiz adalah ukuran. Macam seluar. Ada ukuran kecil, ada ukuran besar. Mengikut orang masing-masing. Dia lain-lain saiz. Kemudian, kita tengok ada lagi 3. Yang kedua, usah. Sesuai, mudah. Okey. So, Ustazah listkan dekat sini. Usah. Macam mana eja usah? U-U-S-A-H. Sah. Usah. Sesuai. S-I. Se. S-U. Su. A-I-I. Sesuai. Mudah. M-U-Mu. D-A-H. Dah. Mudah. Jadi, untuk yang 3 perkataan ni, kita kena bagi makna dia dalam bentuk satu perkataan. Contohnya tadi saiz, maksudnya ukuran. Apa maksud usah? Selalunya usah ni untuk larangan. Maksudnya tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, makna dia yang sesuai ialah jangan. Macam mana eja jangan? J-A-J N-G-A-N. Ngan. Jangan. Makna untuk usah. Yang ketiga tadi, sesuai. Apa maknanya sesuai? Sesuai ni maksudnya yang sama. Sesuai maksudnya Ustazah ni sesuai. Sesuai macam mana? Sesuai berpakaian yang macam mana? Macam tu. Kamu sebagai murid sesuai berpakaian macam mana? Ataupun tadi kita cerita pasal berus gigi. Maksudnya kamu sesuai pakai berus gigi macam mana? Ustazah sesuai pakai berus gigi macam mana? Itu maksudnya sesuai. So, perkataan apa yang sesuai? Sesuai, sama. Ataupun yang padan. So, macam mana eja padan? P-A, pa, D-A-N, dan. Padan. Dan yang terakhir, mudah. Kalau mudah, apa maksud mudah? Mudah ni maksud senangnya kita nak buat. Senangnya kita nak guna. Maksudnya mudah. Dia benda yang kita mampu nak buat. So maksudnya makna dia ialah macam mana dia senang. S-E, se. N-A-N-G, nang. Senang. Okey. Kenapa
Ustazah je ada benda kat sini. Sebab kita akan menulis semula jadual kat sini menggunakan buku tulis BM1 kita. Okey, boleh buka buku tulis BM1. Pastikan buku tulis kamu tu adalah buku garis 1 ya, bukan yang garis 2 tu. Garis 1 macam ni. Okey, bila kamu dah ambil buku tulis kamu, BM1, sambung di muka surat kosong yang baru. Mula-mula sekali kita kena garis tepi. Ambil pembaris kamu, garis tepi, garis atas 3 kali, baru tulis hari, tajuk dan tarikh. Hari ini hari Isnin. I-S-N-I-N. Isnin. Tajuk di tengah tulis BM1. Semua huruf besar BM1. Tarikh 20 September. S-E-P T-E-M B-E-R per September 2021. September S huruf besar. P di bawah garisan ekornya. Okey. Kemudian, kita nak salin jadual ni. Mula-mula sekali, tulis dulu tajuk Nasihat Abang Geraham. Tulis dulu tajuk Nasihat. N-A-S-I-C-H-A-T, nasihat, N huruf besar. Jarak abang. A-B-A-N-G, bang, abang. Jarak geraham. G-E-G-R-A-R, H-A-M, ham, geraham. G huruf besar. A huruf besar. N huruf besar. Yang huruf kecil, yang ada ekor, pastikan di bawah garisan. Dah tulis tajuk, kamu garis. Selang 1 barisan. Selang berapa barisan? 1 barisan. Nampak tak? Ustazah tulis hari dekat belah atas. Selang 1, kosongkan 1 barisan, tulis. Kosongkan 1 barisan, tulis. Kosongkan 1 barisan, tulis. Kosongkan, tulis, kosong, tulis, kosong. Selang 1 baris. Kemudian baru kita buat jadual ni. Ambil pembaris kamu, garis. Jangan buat kecil-kecil. Garis luas-luas untuk muat kita tulis. So, tulis tajuknya dulu. Perkataan dan makna. Garis di tengah-tengah. Okey. Kalau siapa yang ingat macam mana kita nak garis tengah, lipat buku, buka dan garis balik kat tengah pun boleh. Tapi Ustazah nak kamu buat kotak macam ni ya. Macam Ustazah buat ni. Buat besar-besar. Tak nak buat kecil-kecil. Okey, kemudian senaraikan balik perkataan yang kita jumpa tadi dekat muka surat 41 tu. Yang pertama, saiz. Pastikan yang kamu tulis perkataannya adalah huruf kecil semua. Yang tajuk tak apa, tulis huruf besar. Perkataan P huruf besar, makna M huruf besar. Kalau dia punya isi bawah ni, tulis huruf kecil. Saiz huruf kecil. S-A-I-Z-E, saiz. Usah U huruf kecil. S sesuai huruf kecil. M mudah huruf kecil. Kemudian makna dia. Yang pertama, ukuran U huruf kecil. U-U-K-U-Q-R-A-N dan ukuran. Saiz dan ukuran telah lengkap, gariskan. Okey, usah pula. Makna dia apa tadi? Usah. Apa makna dia? Jangan. J-A-ja. N-G-A-N. Ngan. Jangan. Kalau sesuai pula, padan. P-A-Pa. D-A-N. Dan. Padan. Mudah tadi apa tadi? Saya dah bagi dah jawapan dia. Mudah tadi. Cuba isikan sendiri.
Ini Ustazah dah isi sampai sesuai punya makna, iaitu padan. Mudah tadi Ustazah dah bagi dah jawapan tadi. Apa makna mudah? Okey, boleh isikan, tulis, kemas-kemas. Tengok Ustazah garis macam mana. Ustazah tak garis kecil-kecil. Ustazah garis sampai tepi sini. Tinggal sikit je ruang kat belah sini. Garis penuh-penuh sampai hujung pun tak apa. Asalkan muat kamu nak tulis besar-besar. Tak nak tulis kecil-kecil ya, tulis kemas-kemas, huruf kecil, huruf besar, yang ada ekor di bawah. Okey? Ini adalah contoh yang Ustazah dah tulis dekat dalam buku. Dia kabur sikit sebab Ustazah tulis dalam buku. So, macam biasa hari Isnin sama je. Cuma kalau yang dalam buku lebih jelas lah. Tengok dia punya saiz tu kan kecil je. Kalau yang tadi besar sikit tapi sama. Ustazah nak kamu garis guna pembaris dan tulis dengan kemas. Boleh ya? Yang untuk makna mudah, cuba isi sendiri. Eja sendiri. Macam mana nak eja? Okey. Siapkan latihan ini dan hantar gambar kepada saya untuk disemak. Sekian. Terima kasih.